Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1201 dan antara paparan utama. Benar, amanah tidak sama dengan bersatu. Tiada maaf bagi perasuah. Bela nasib Melayu bukan bela nasib perasuah Melayu. Demokrasi bukan bebas untuk buat apa sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Bersatu telah berjasa besar menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini terjadi apabila kumpulan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali daripada Keadilan turut menarik sokongan kepada Pakatan Harapan. Tegas beliau, apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, tidak ada satu parti yang boleh memerintah. Nama Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dicadangkan sebagai Perdana Menteri dengan persetujuan UMNO. Jadi sekarang PAS UMNO duduk dalam kerajaan atas jasa Bersatu. Kalau Bersatu tak keluar pada PH, UMNO PAS tetap sebagai pembangkang sekarang. Okey. Jadi bagi PAS, jasa Bersatu ni besar. Jasa Bersatu menyebabkan UMNO pun jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan, jasa Bersatu besar. Sebab tu bagi PAS, kita nak penyatuan tiga-tiga parti ni. Ya, UMNO memang dia tak nak Bersatu. Tapi bagi kita kata, you fikirlah sendiri. Kalau Bersatu tak keluar, awak tak pembangkang sekarang. Sekarang dah kita di kerajaan, kita nak tenam Bersatu. Tak boleh. Beliau berkata demikian ketika bersiaran dalam rancangan Feng Ren Guan dikendalikan oleh pemerhati isu semasa dan sosial Lum Chi Feng pada 29 Ogos. Tuan Ibrahim mengaku UMNO melihat Bersatu sebagai pengkhianat dan serpihannya sebagaimana amanah yang berasal daripada PAS. Beliau mempertahankan Bersatu kerana katanya Mahyadin tidak boleh terima kes-kes besar yang dihadapi oleh UMNO ketika itu. Maka dia keluar. Jadi serpihan ni bukan suka-suka. Tetapi kerana dasar dia tak kompromi dengan apa yang dibuat oleh pemimpin UMNO, maka dia keluar. Tetapi walaupun dia keluar, dia masih terima UMNO. Maksud Tuan Ibrahim, Mahyadin keluar daripada UMNO kerana tidak mahu berkompromi dengan pembuatan pemimpin UMNO, iaitu kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Tetapi pada masa yang sama, pengerusi Perikatan Nasional itu masih menerima gerombolan yang dikuasai oleh kleptokrat Malaysia itu. Ini kita dapat lihat kerana Bersatu masih sanggup duduk dalam kerajaan walaupun presidennya telah diterajang oleh UMNO daripada singgahsana Putrajaya. Bukan itu sahaja, Tuan Ibrahim menganggap Presiden Bersatu itu telah membuat satu pengorbanan. Saya kata mereka dah korban ya. Bersatu dah korban keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi kita tak boleh samakan dia dalam Pakatan Harapan. Macam PAS, kenapa kita tak boleh terima amanah? Sebab amanah still bersama Pakatan Harapan. Kalau amanah keluar daripada Pakatan Harapan, tak ada isu. Jadi sekarang ini Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, jadi kita kena terimalah hakikat bahawa mereka ini perlu duduk bersama dalam gabungan kita. Tegasnya, maaf cakap, jom channel meminjam ungkapan orang muda. We cannot bring this line of argument. Maksudnya kami tidak boleh memikirkan kemunasabahan aliran hujah ini. Bagaimanakah seorang yang dipanggil oleh pengikutnya sebagai Tuan Guru boleh bercakap bahawa Bersatu telah melakukan pengorbanan apabila keluar daripada Pakatan Harapan, sedangkan perbuatan tersebut adalah satu pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang diberi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu semua. Siapakah ulil amri dalam konteks pentadbiran negara moden? Mereka adalah kerajaan, ketua negara dan pihak berkuasa yang memerintah atau mentadbir sebuah negara secara sah. Maknanya ketaatan kepada ulil amri merupakan perintah yang disebut dalam Quran. Bagaimana boleh pemimpin PAS ini kata Bersatu
telah berkorban. Adakah pentadbiran yang diterajui oleh Mahyadin selama 17 bulan yang penuh dengan kesengsaraan rakyat, yang hilang mata pencarian sehingga ramai yang membunuh diri itu satu pengorbanan? Takkan beliau tak tahu bahawa rampasan kuasa daripada kerajaan yang sah adalah satu kezaliman? COVID-19 dipersalahkan. Sedangkan perampas kuasa ini tahu semasa mereka merencanakan langkah syaratan, Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu sedang berperang dengan serangan COVID-19. Tidak ada seorang pun yang terkorban akibat serangan COVID-19 ketika itu. Tetapi setelah gerombolan tebuk atap ini merampas kuasa, angka jangkitan keseluruhannya meningkat lebih 2 juta orang dan bilangan kematian mencecah ratusan orang setiap hari. Akibatnya hari ini angka jangkitan ialah 4.78 juta dengan 36,210 kematian. Benar, Amanah tidak sama dengan Bersatu. Amanah bukan parti pengkhianat tetapi parti yang sejak awal lagi menentang sebarang jenis pengkhianatan termasuk pengkhianat negara, contohnya perasuah. Pimpinan Amanah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik di antara Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan demi keamanan negara seperti yang dituntut oleh Maqasid Syariah yang bertujuan untuk memelihara agama, nyawa, pemikiran, keturunan dan harta. Pimpinan Amanah tidak bersekongkol dengan parti yang dikuasai gerombolan kleptokrat seperti Bersatu semata-mata hanya kerana ingin berkuasa. Pimpinan Amanah juga tidak terburu-buru berpuas hati dengan penjelasan kebejatan 1MDB seperti yang dilakukan oleh Tuan Ibrahim dan pemimpin PAS lain hanya setelah mendengar taklimat selama 2 jam oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Arukanda Kandasamy. Jangan lupa, bekas pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB Datuk Seri Najib Razak dan Arukanda kini sedang dibicarakan di atas pertuduhan meminda laporan pengauditan 1MDB untuk melindungi mereka daripada tindakan sivil atau jenayah berkaitan perjalanan operasi syarikat tersebut. Justru tidakkah pemimpin PAS ada rasa malu mengutarakan alasan dangkal untuk menjustifikasi rampasan kuasa yang dilarang oleh Islam bersama para kleptokrat? Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil melontarkan soalan yang perlu kita fikir dan jawab dengan jujur. Jika mereka rasuah dan dihukum dengan bukti, patutkah kita memaafkan? Mereka dipercayai merujuk pada gerombolan penyangak yang telah menjarah dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ditubuhkan untuk membina negara. Faiz berkata, tidak merdeka sesebuah negara jika diwarisi hutang. Demikian penegasan beliau dalam perutusan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-65 baru-baru ini. Demikian juga penegasan rakyat Malaysia yang setiap hari bertungkus lumus mencari rezeki demi sesuap nasi untuk keluarga sambil menyerahkan amanah kepada pemimpin untuk menjaga negara. Namun apa yang dilihat, amanah dibakul sampahkan. Hutang negara kini lebih 1.36 trilion ringgit dan ia bukan satu jumlah yang kecil. Jika pengurusan kewangan negara cekap, sudah pasti rakyat dapat menikmati banyak manfaat dari sudut subsidi harga barang, perkhidmatan kesihatan yang baik dan kemudahan pendidikan yang berkesan. Malahan jurang pembangunan bandar dan luar bandar tidak tinggi dan golongan B40 yang kecil jumlahnya, kata Faiz. Namun apa yang dihadapi oleh rakyat adalah sebaliknya dan ia amat membimbangkan. Jumlah pengangguran masih tinggi dan terdapat lebih 600,000 orang kumpulan M40 yang tergelincir ke dalam golongan B40, ujarnya. Beliau juga menyoal mengapa semua ini berlaku dalam keadaan hutang negara cukup tinggi. Menurut Faiz, jika hutang dibuat untuk manfaat rakyat terbanyak, ia satu perkara yang wajar. Tetapi tidak jika apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu hutang tinggi, rakyat susah. Jika disemak hutang kontingensi kerajaan dalam bentuk jaminan sudah mencecah 197.3 bilion ringgit. Hutang 1MDB pula sudah mencecah 32 bilion ringgit. Hutang ini tidak dibuat untuk manfaat projek pembangunan tetapi disakau oleh pemimpin korup MO1 dan kuncunya yang masih bebas iaitu Jolo. Sehinggakan keselamatan negara sanggup mereka gadaikan. Wang hilang kapal perang belum siap, tegasnya. Patutkah kita marah dengan apa yang berlaku? Soalnya, penjajah datang dari pelusuk dunia menjarah kekayaan negara kita dulu. Kekayaan negara hari ini
pula dijarah bangsa sendiri, pemimpin sendiri. Kita rakyat berhak bersuara menuntut hak kita. Fikirkan nasib generasi akan datang jika rasuah dan salah guna kuasa terus dibiarkan, bidasnya. Beliau berkata mereka yang rasuah sepatutnya berasa malu. Hidup tanpa rasuah, mustahil mereka kaya raya. Seterusnya, Faiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir mengajak rakyat Malaysia supaya membenci rasuah dan menolak pemimpin yang rasuah. Ini kerana apa yang ditinggalkan oleh pemimpin terbabit, rasuah hanyalah hutang yang harus ditanggung oleh rakyat dan cucu cicit kita berdekad nanti. Merdeka ini menuntut kita berfikir lebih untuk membenci rasuah. Ini bukan soal politik tetapi soal hak kita sebagai rakyat. Mereka tiada beza dengan kita. Yang membezakan adalah amanah yang dipikul. Pemimpin akan terus rasuah jika rakyat terus baik, tidak bersuara, katanya. Faiz mengingatkan pemimpin rasuah hanya memikirkan nafsu tombolok mereka dan menggunakan rakyat sebagai pelindung atas sentimen perkauman. Soalan beliau tidak perlu kelulusan kedoktoran atau PhD untuk merungkainya. Jika mereka rasuah dan dihukum dengan bukti, patutkah kita memaafkan? Sedangkan hutang yang mereka tinggalkan adalah untuk dibayar oleh kerajaan. Bukankah wang kerajaan itu wang kita? Faiz menyeru supaya rakyat bangkit bersuara, merdekakan minda dan hati. Kita rakyat yang merdeka, gunakan hak demokrasi yang dinikmati setelah mencapai kemerdekaan untuk kita benar-benar membina negara ini bersama. Kemakmuran negara ini untuk kita bersama. Masa untuk memilih pemimpin yang amanah. Pada 7 Julai 2022 lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan bahawa pengangguran pada Mei menurun kepada 637.7 ribu orang, iaitu 3.9% berdasarkan survei tenaga buruh yang dilaksanakan oleh DOSM. Kadar pengangguran pada Disember 2019 iaitu di era Pakatan Harapan ialah 3.3%, iaitu seramai 517,000. Maknanya keadaan ekonomi lebih baik ketika kerajaan dipegang oleh Pakatan Harapan. Kini belum apa-apa, gerombolan UMNO BN ini sudah berkira-kira. Jika kembali berkuasa, cukai barangan dan perkhidmatan GST akan dikenakan ke atas semua rakyat jelata termasuk asnaf. Kononnya GST akan menjadi kek besar untuk memulihkan ekonomi negara. Sedangkan yang mereka tinggalkan untuk rakyat hanya cebisan kek yang sebahagian besarnya dibahagi-bahagikan kepada keluarga sendiri dan kroni, seperti dalam puluhan pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram pemimpin UMNO yang sedang dibicarakan kini. Justru kita tidak boleh memberi kemaafan kepada perasuah mahupun peluang untuk mereka kembali berkuasa dan memiskinkan rakyat dan negara. Pada Jumaat 26 Ogos 2022 lalu, 37 pemilik rumah teres di Kampung Sungai Baru yang sebelum ini cuba mempertahankan tanah mereka daripada diambil pemaju dengan harga pampasan yang tidak wajar, kini dipaksa akur dengan penggunaan undang-undang di bawah Akta Pengambilan APT Tanah 1960, kata pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad. Akta tersebut digunakan bagi memaksa pemilik menyerahkan tanah mereka untuk dimajukan oleh pemaju membangunkan projek komersial yang tidak dipersetujui oleh mereka. Keadaan itu sudah tentunya mengecewakan para pemilik. Kadar pampasan yang diberikan hanya dinaikkan sekitar 15% sahaja dari yang ditawarkan pada bulan Mei 2022 apabila kerajaan BN/PN telah mencadangkan pengambilan tanah tersebut dengan cara paksa dengan kadar nilai tanah RM450 satu kaki persegi. Keputusan terbaharu selepas selesainya sesi pendengaran kedua menetapkan kadar nilai keluasan satu kaki persegi tanah dikira RM500 sahaja berbanding RM1,800 harga pasaran, ujarnya. Beliau turut membandingkan tawaran Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Semasa Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, saya selaku Menteri Wilayah Persekutuan telah menawarkan RM1,000 per kaki persegi untuk pemilik tanah Kampung Baru, iaitu tanah mas Malay Agriculture Settlement yang terletak di sebelah Kampung Sungai Baru. Tawaran itu tidak termasuk tanah Kampung Sungai Baru yang tidak ada sekatan untuk Bumi Putra sahaja sebagaimana tanah mas, kerana sejak 2016 lagi pembelian tanah ini sedang dirunding antara pemaju dan pemilik. Jelas Khalid. Beliau turut menemplak Tan Sri Anwar Musa yang mendakwa tawaran RM1,000 sekaki persegi itu tidak mencukupi dan kerajaan sepatutnya perlu menetapkan harga mengikut harga pasaran. Malah kata Khalid, Datuk Seri Najib Razak ketika itu juga turut berkata dalam hantaran Facebooknya bertarikh 21 September 2019 bahawa harga tanah di KLCC yang terletak bersebelahan Kampung Baru mencecah RM3,000 satu kaki persegi.
Namun begitu, mengapa setelah Tan Sri Anwar Musa dilantik menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional menetapkan nilai pampasan yang begitu rendah bagi penduduk di kawasan yang terletak di sebelah tanah kampung baru itu? Soalnya, Khalid turut menyelar sikap Menteri Wilayah Persekutuan semasa Datuk Seri Syahidan Kasim yang dilihat meletakkan kesalahan kegagalan untuk mencapai kata sepakat di bahu para penduduk. Sedangkan mereka mengharapkan pembelaan daripada Menteri bagi memperoleh harga yang adil. Kerajaan BNPN perlu adil kepada penduduk dengan memberikan pampasan yang selayaknya kepada mereka dan menghormati mereka sebagai pemilik tanah di situ. Mereka bukan setinggan, bidas beliau. Menurut ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam itu, penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk kepentingan pemaju swasta adalah presiden yang sangat berbahaya. Ianya bukan untuk kepentingan awam dan Kerajaan Pakatan Harapan tidak menggunakannya walaupun untuk inisiatif pembangunan yang diambil oleh kerajaan sekalipun. Pihak Perbadanan Kampung Baru PKB pada masa Pakatan Harapan berusaha mendapatkan persetujuan pemilik tanpa ada unsur paksaan atau rampasan. Khalid mengingatkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri sendiri pernah memberi teguran tidak boleh menggunakan Akta Pengambilan Tanah selain untuk projek kepentingan awam seperti membina sekolah ataupun hospital. Justru Pakatan Harapan mendesak kerajaan berhenti menyalahgunakan kuasa Akta Pengambilan Tanah untuk merampas hak rakyat demi kepentingan pemaju swasta. Sepatutnya akta ini digunakan untuk membina kemudahan awam, bukan untuk merampas tanah penduduk untuk diberikan kepada pihak pemaju swasta. Pakatan Harapan juga mendasar agar sesi libat urus dan rundingan dua hala antara pemaju dan penduduk perlu dilaksanakan secara adil bagi memastikan keputusan yang win-win dapat dicapai. Ini lebih bermakna berbanding mengadakan perhimpunan memperjuangkan seorang Melayu perompak dan perasuah, tegas beliau. Seterusnya, Khalid mencadangkan agar pemilik mencabar penilaian ini di mahkamah dan amanah sebagai komponen parti dalam harapan akan memperjuangkannya bersama pemilik. Menurut Khalid yang juga bekas Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar, penduduk Kampung Sungai Baru adalah 100% Melayu. Justru beliau menegaskan, bagi kami, nilai pampasan serendah itu adalah satu kezaliman dan ia merupakan bukti bahawa kerajaan Melayu Islam yang diagungkan mereka tidak mementingkan rakyat Melayu Islam. Pada masa yang sama, penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960 di Kampung Sungai Baru jelas merupakan satu penindasan terhadap masyarakat Melayu Islam oleh kerajaan yang kononnya memperjuangkan kepentingan Melayu Islam. Inilah yang dikatakan harapkan pegar, pegar makan padi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad mempertahankan tindakannya memulakan kutipan petisyen untuk dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mendapatkan keampunan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sarani juga mengkritik Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof yang berkata Menteri Besar itu gagal menunjukkan teladan yang baik dalam memimpin kerajaan negeri. Rakyat Malaysia, ini demokrasi. Ada sekumpulan rakyat yang buat kutipan petisyen untuk mendesak Agong. Jangan ampun. Bukankah itu juga boleh ditafsirkan sebagai mendesak Agong? Jadi ada sekumpulan manusia lain pula akan mendesak supaya Agong membuat pengampunan. Ini demokrasi dan semua orang boleh bersuara. Jadi yang berbahagia Mujahid mungkin salah tafsir ataupun dia ambil berita daripada berita yang tidak pastilah. Dia salah tafsir sebab dia tak ambil daripada cerita asal, ujarnya. Terdahulu Mujahid berkata Sarani selaku Menteri Besar Perak tidak sepatutnya menggambarkan kepada rakyat Perak bahawa beliau membela perasuah berprofil tinggi yang telah disabitkan kesalahannya melalui proses undang-undang yang berjalan selama 4 tahun dari tahun 2018 hingga 2022. Saya turut kesal sikap beliau sebagai Menteri Besar kepada rakyat Perak gagal memahami fakta kes yang dengan jelas dikaitkan dengan dakwaan kukuh salah guna kedudukan, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mana dakwaan bermula sejak 4 Julai 2018, ujar Mujahid. Beliau mengingatkan seramai 57 saksi dibawa oleh pendakwa yang prosidingnya berjalan selama 58 hari, manakala pembela menampilkan 19 saksi yang prosidingnya berjalan selama 33 hari. Apakah Menteri Besar Perak ini bersimpati kepada salah guna kedudukan, pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atas dana rakyat yang kini terpaksa menderita dengan kes ini dan 1MDB?
Kes SRC ini melibatkan salah guna kuasa Najib Razak pada tahun antara 2011 dan 2012 sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang meluluskan pinjaman KWAP, kumpulan wang pencen bernilai 4 bilion ringgit. Najib Razak juga didapati bersalah kerana pecah amanah dengan dana rakyat SRC 42 juta ringgit yang dimasukkan dalam akaun peribadinya dan kemudian dibelanjakan atas kepentingan dirinya, kata ahli Parlimen Parit Buntar itu. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit ke atas Najib Razak. Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 pula mengekalkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi. Pada 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Maknanya dalam kes mahkamah ini, Najib kalah 9-0. Jika inilah sikap Menteri Besar yang mengheret rakyat menyokong perasuah yang terbukti mencuri duit rakyat, warga Perak harus protes atas sikap ini dan menghukum Kerajaan Barisan Nasional Perak yang jelas gagal menunjukkan teladan dan sikap tegas menentang rasuah dan membentuk kerajaan yang ada maruah dan berintegriti. Dalam satu kenyataan, video Mujahid menekankan bahawa Najib kini masih berhadapan dengan beberapa kes berhubung salah guna kuasa One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Cukuplah Menteri Besar Perak. Kami rakyat Perak kesal kerana anda gagal memahami fakta kes dan anda pastinya tidak layak untuk menjadi Menteri Besar ketika anda menyokong para perasuah. Ini bermakna anda tidak menginginkan dan mendambakan sebuah kerajaan yang ada maruah dan integriti. Demikian sikap pemimpin UMNO untuk kepentingan mereka walaupun tidak bermaruah dan berintegriti. Mereka kata ini demokrasi. Tetapi di mana mereka letakkan nilai demokrasi itu ketika mereka menyokong usul melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA untuk 5 tahun lagi. Demokrasi membuka ruang untuk semua bersuara tetapi bukan suara untuk membebaskan perasuah. Ini kerana demokrasi tidak pernah menormalisasi rasuah ataupun penyelewengan dana awam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.